Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, anak-anak tahun 3. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bahagian ibadah. Tajuknya bersuci daripada hadas. Pertamanya, kita perlu tahu maksud hadas. Baik, sepatutnya selepas daripada ini awak boleh menyatakan apa maksud hadas dan berapa pembahagian hadas. Kita lihat apa maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Maknanya, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang dan kekotoran itu, hadas itu menghalang sahnya ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang disyaratkan bersuci. Itu maksud hadas. Kekotoran maknawi itu apa? Kekotoran maknawi itu kotor yang tak nampak. Kotor yang tak nampak. Kotor yang nampak kita boleh nampak di tangan ke, di kaki ke, di lantai ke, apa ke yang kotor, yang najis. Yang ini yang tak nampak, kita tak rasa dia kotor, tapi sebenarnya dia kotor dari segi hukum, dan dia menyebabkan tidak sah ibadat yang perlu bersuci. Kita lihat apa ibadat yang tak sah tu kalau dalam keadaan hadas. Yang pertama, solat. Kalau kita solat dalam keadaan berhadas, solat kita tak sah. Tawaf. Tawaf di Kaabah. Tawaf juga tak sah jika kita dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Kita tak boleh menyentuh atau memegang Al-Quran dalam keadaan badan kita sedang berhadas. Okey, inilah 3 ibadah yang tak sah ataupun tak boleh buat ketika berhadas, sama ada berhadas kecil atau besar. Baik, kita lihat pembahagian hadas. Tadi dah Ustaz sebut hadas kecil dan hadas besar. Jadi 2 jenis hadas inilah pembahagian hadas. Yang pertama, hadas besar. Yang kedua, hadas kecil. Cara bersuci. Cara bersuci daripada hadas besar ialah mandi wajib. Cara bersuci daripada hadas kecil ialah berwuduk. Okey, hari ini kita nak fokus kepada hadas besar. Hadas kecil, rasanya wuduk awak dah pandai mengambil wuduk. Dan orang yang dalam keadaan berwuduk, maksudnya dia sucilah daripada hadas kecil. Orang yang tak ada wuduk, batal wuduk, maknanya dia sedang dalam keadaan hadas kecil. Kita lihat hukum bersuci daripada hadas besar. Hukum bersuci daripada hadas besar ialah wajib. Baik, dalilnya, buktinya dalam Al-Quran Allah sebut wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat 6, yang maksudnya jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah. Ayat inilah yang menjadi dalil, bukti Allah suruh kita bersuci daripada hadas besar. Baik, jadi hukum bersuci daripada hadas besar wajib. Dalil naqli dia ayat inilah, wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat ini panjang, tapi kita ambil dekat yang menyebut bersuci daripada hadas besar. Kita lihat pula perkara-perkara yang menyebabkan
seseorang itu hadas besar. Selepas ini awak sepatutnya boleh menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama, keluar mani. Keluar mani. Mani ialah cecair yang keluar daripada kemaluan ketika seseorang itu mencapai puncak syahwatnya. Okey? Maka ketika itu keluar air mani, menyebabkan dia berhadas besar. Yang kedua, nifas. Apa itu nifas? Nifas di sini ada tulis darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ini terjadi kepada perempuan lah. Kemudian wiladah. Wiladah tu apa? Wiladah iaitu melahirkan anak. Jadi wanita yang melahirkan anak bermakna dia dalam keadaan hadas besar. Kemudian mati. Semua orang tahu mati. Mati itu apa? Matilah, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhadas besar. Jadi macam mana dia nak bersuci? Orang lain lah perlu bersuci untuk dia. Sebab yang kelima, haid. Haid tu apa? Dalam buku teks ada tulis haid, darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sesudah baligh. Okey, haid adalah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sesudah baligh. Haid ni datang sebulan sekali dalam masa beberapa hari setiap bulan. Terjadi kepada perempuan lah, lelaki tak ada. Yang keenam, bersetubuh. Bersetubuh ialah melakukan perhubungan jenis suami isteri, lelaki dan perempuan. Okey? Hubungan kelamin. Jadi enam ini adalah sebab seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Jika ada salah satu, maknanya dia dalam keadaan hadas besar. Untuk dia beribadat, dia perlu bersuci daripada hadas besar. Kita lihat ibadat apa yang dilarang ketika dalam keadaan hadas besar. Selepas ini awak sepatutnya boleh menjelaskan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Yang pertama, memegang dan membaca Al-Quran. Memegang dan membaca Al-Quran. Tak boleh pegang, tak boleh baca Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Yang kedua, solat. Solat juga tak boleh ketika dalam keadaan hadas besar. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang kadang-kadang kita lihat dia tak boleh solat, dia tak solat. Waktu lain dia solat, tapi ada satu masa dia tak solat. Itu mungkin dia dalam keadaan hadas besar. Ahli keluarga perempuan lah. Yang keempat, tawaf di Kaabah. Orang yang berhadas besar tidak boleh tawaf di Kaabah. Tawaf tu apa? Tawaf ialah berjalan di sekeliling Kaabah sebanyak 7 kali. Hanya boleh dilakukan di Mekah lah, di Kaabah. Yang keempat, berada di dalam masjid. Orang yang berhadas besar tidak boleh berada di dalam masjid. Maksudnya dia tak boleh duduk di dalam masjid. Ini ibadat ataupun perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Baik. Kaedah bersuci daripada hadas besar. Selepas daripada ni, awak semua sepatutnya boleh menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar. Kita lihat cara bersuci daripada hadas besar. Mandi wajib.
Nak suci daripada hadas besar, mandi wajib. Cara mandi wajib bagaimana? Pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di badan kita, tak kiralah kat mana, kita wajib hilangkan najis terlebih dahulu sebelum mandi. Yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Kalau awak lihat membaca basmalah ni warna putih, berniat mengangkat hadas besar ni berwarna kuning. Warna putih bermaksud perbuatan tu adalah disunatkan, bukan wajib. Yang kuning adalah wajib. Tadi menghilangkan najis juga wajib jika ada najis. Kemudian berniat mengangkat hadas besar juga wajib. Basmalah ni apa? Basmalah ni ialah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu sebut baca bismillah, baca bismillah. Bacaan tu dipanggil basmalah. Lafaz niat hadas besar, lafaz niat mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Lagi sekali, nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat ni di mana? Niat di dalam hati. Tak boleh bahasa Arab lah Ustaz, susah. Tak apa, boleh niat dalam hati dalam bahasa Melayu. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Awak tengok tulisan warna putih, maknanya perbuatan ini adalah sunat, bukan wajib. Membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Jika ada kekotoran dan najis di kemaluan, wajib dibasuh. Yang kelima, mengambil wuduk. Ini disunatkan, mengambil wuduk sebelum kita terus mandi. Yang keenam, membasuh seluruh kepala termasuk telinga. Juga wajib basuh seluruh kepala termasuk telinga. Maksudnya siram air lah atas kepala. Tak kira lah awak guna gayung ke, awak guna baldi ke, awak guna shower ke. Yang ketujuh, menjirus air dan membasuh seluruh badan. Maksudnya air tu mesti sampai ke seluruh badan, semua tempat di seluruh badan, di celah kemaluan sampai ke kaki, di celah-celah jari, di pelipat-pelipat sendi seperti siku, lutut. Disunatkan bermula sebelah kanan. Okey, sunat bermula sebelah kanan. Yang wajibnya mesti air itu sampai ke seluruh badan. Tak kira lah awak guna apa pun, air hujan ke, awak terjun dalam kolam ke, ataupun awak guna gayung ke, shower ke. Okey, inilah kaedah bersuci daripada hadas besar. Apabila selesai, maka kita dikira suci dan bersih daripada hadas besar. Baik, kita lihat kenapa pentingnya mandi wajib ini. Apa kepentingan mandi wajib? Yang pertama, kepada jasmani kita. Jasmani bermaksud luaran, fizikal, tubuh badan kita. Yang pertama, badan bersih dan segar. Ya, dah tentulah kita bersih dan segar selepas mandi. Sihat tubuh badan. Kita dah bersihkan badan, kita dah basuh semua daripada kekotoran, badan pun jadi sihat. Bersihkan badan daripada bau dan kuman. Bau pun dah tak ada, dah bersih, dah wangi, dah sabun. Kuman pun hilang bila kita sabun. Yang keempat, selesa untuk berinteraksi dengan
orang lain. Maksudnya kita berasa selesa, orang pun selesa apabila bercakap dengan kita, dekat dengan kita, dah tak ada bau busuk dan sebagainya. Kemudian kepentingan mandi wajib kepada rohani. Rohani ni adalah dalaman kita, jiwa kita. Okey, yang pertama boleh solat, tawaf dan sentuh Al-Quran. Kalau dalam keadaan hadas besar, kita dilarang untuk buat semua ni. Apabila dah suci, dah bersih, kita boleh solat, tawaf dan sentuh Al-Quran. Yang kedua, amal ibadat diterima oleh Allah. Amal ibadat tadilah, solat, tawaf, sentuh Al-Quran itu berada di dalam masjid, diterima oleh Allah. Yang ketiga, bukti ketaatan kita kepada Allah. Tadi kita dah tengok ayat Al-Quran yang Allah suruh kita untuk bersuci apabila kita berhadas besar. Bila kita buat, maknanya bukti kita taat kepada Allah. Baik, itu sahaja untuk kali ini. Diharapkan awak semua anak-anak tahun 3 faham dan dapat menjelaskan semula berkaitan dengan mandi wajib ataupun bersuci daripada hadas besar. Kalau tak faham, tak ingat, boleh ulang balik video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.